الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان على عبده بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشفى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran pada nazir Masjid Surah Nurul Amin, ahli jawatan kuasa Tuan Imam Tuan Bilal, seterusnya yang diraikan tentulah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman seperjuangan, kaifahalukum jami'an, apa khabar, sihat ke semua, wagas leh. Keluar banjar tu. Wa ala kulli hal, pada malam yang mulia ini, tepatnya 4 bulan Julai 2023, masuk 15 Zulhijjah 1444 Hijriah, Allah Ta'ala menghimpunkan kita sementara kita menunaikan solat fardu maghrib bil jamaah secara berjemaah. Kemudian kita turuti dengan kita sama-sama berzikir, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang kita mengisi waktu untuk yang disebut menanti waktu solat fardu Isya. Muslimin muslimat rahimahullah, sebab itulah ayat yang mula-mula saya bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali kamu dalam keadaan seorang muslim. Subhanallah. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah membahagikan sifat ataupun ciri orang yang bertakwa berdasarkan ayat itu kepada 4 perkara. Kita pernah syarahkan. Yang pertama, at-taqwa wa al-khawf minal jalil. Al-khawf minal jalil, iaitulah takwa ini artinya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yang dimaksudkan ini bukan takut untuk menjauhkan diri, tetapi semakin qarib ila Allah,
Lalu takut yang mana khauf yang menimbulkan perasaan raja, iaitulah kembali pada Allah. Kalau kita takut dengan makhluk, membuatkan kita lari dengan dia. Tuan-tuan takut dengan siapa? Ustaz, saya paling takut dengan orang yang berhutang, pemiutang tu. Pasal jumpa muka dia saya tak boleh tidur, Ustaz. Kan? Takut dengan manusia, lari tu. Takut dengan binatang buas, lari kita. Tetapi manusia yang takut kepada Allah menimbulkan satu perasaan mahabbatullah. Dia makin cinta dekat dengan Allah. Dia makin dekat dengan Allah, menyebabkan pahala yang diambil dengan sesungguhnya. Yang pertama, takut yang raja' ilallah. Yang kedua, al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil. Yang kita sama-sama nak pelajari setiap malam dengan para ustaz, para asatizah kita. Iaitulah kita mengamalkan apa yang Al-Quran turunkan kepada kita. Tuan-tuan, kita dah berada di zon akhir zaman. Subhanallah. Besok hari Rabu, ada banyak peristiwa tu. Antara peristiwa penting, iaitulah besok merupakan jemaah yang pertama kali yang akan touchdown di KLIA setelah melaksanakan ibadah haji KT01 besok. Yang lain tu lain-lain lah. Subhanallah. Apa yang nak sebut kita dalam bulan haji, tuan-tuan? Pengorbanan daripada perkataan qarraba yuqarribu taqriban, wallahu yataqabbal minal akhirin. Allah Ta'ala kata Allah menerima korban orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Hanya korban yang bertakwa saja yang diterima oleh Allah. Tapi saya buat korban 20 ekor tahun ni, Ustaz, Allah tak lihat. Kalau sebahagian dia buat pun, dia ikhlas, membuatkan dia muttaqin, Allah Ta'ala terima. Apa buktinya? Buktinya kisah Habil dan Qabil. Allah menerima salah satu daripada pengorbanan yang dilakukan oleh kedua-duanya. Qabil abang, Habil adik. Qabil bila Allah Ta'ala suruh korban, dia seorang petani. Lalu dia mempersembahkan korban pada Allah dengan hasil taniannya. Malangnya hasil tanian dia bagi sayur, tuan-tuan. Tapi bukan grade A, grade D dia panggil. Dah masuk dekat giant, dah expired. Manakala Habil adiknya memberikan binatang yang paling grade A. Kalau kambing tu cap jempol, tuan-tuan. Tu tak cap jempol tu. Grade A. Gemuk. Susunya banyak. Banyak kerana dia tahu Allah Ta'ala akan menerima salah satu korban daripada keduanya. Lalu Allah menerima korban adiknya, menyebabkan itulah pembunuhan yang pertama dalam sejarah umat Islam. Jarang kita cerita kisah ni kan? Yang kita tahu kisah Nabi Ibrahim AS. Tetapi disebabkan pembunuhan pertama inilah berasalnya niat yang terjadi pada manusia. Apa dia, tuan-tuan? Iaitulah penyakit PHD, perasaan hasad dengki. Dengan hasad dengki inilah menyebabkan banyak perbuatan yang lain sampai lalu kita berasa diri kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Lalu takwa itulah memberikan kita panduan, laluan untuk kita menempuh hidup ini. Jadilah dia orang yang menyesal hatta yaumul qiyamah. Dalam Quran sebut, Qabil ni dia menangis sehinggalah hari kiamat menyesal. Pasal apa? Pada saat itu ketika dia bunuh adiknya, dia tidak tahu bagaimana menguruskan jenazah. Kan? Pasal apa? Syaitan dia ajar je. Cara nak membunuh. Tajhiz jenazah dia tak ajar. Subhanallah. Jadi sebut tajhiz jenazah ni, masjid kita mesti ada kan yang menguruskan jenazah. Alhamdulillah. Sepatutnya kita kena ajarkan ilmu ni, fardu kifayah hukumnya. Tapi pada anak-anak, tuan-tuan, saya tak rasa sedih ke apa, saya rasa bangga lagi. Sebab saya ingat dulu waktu sekolah di SMT Batu 38 Sabak Bendam, saya asas Sungai Besar, saya dapat kumpulan Johan pertama negeri Selangor pada saat itu, iaitulah mewakili negeri Selangor bagi pertandingan pengurusan jenazah. Tuan-tuan, bangga tuan-tuan. Kerana apa? Ilmu tu akhirnya kita praktikkan. Zaman sekarang nak suruh anak kalau ayah meninggal, payah tuan-tuan. Pasal ilmu tu tidak dipelajari. Kan?
Dalam pertandingan tu 20 minit je daripada awal nazar sampailah ke bumi kan. Lepas 20 minit tak masuk tahlil, memang disqualify. Maknanya tak boleh menang. Kita menang peringkat Selangor. Saya ingat lagi. Bangga kita. Masya Allah. Subhanallah. Ilmu yang diamalkan. Dan taqwa yang ketiga, wal amalu bin tanzil wal qana'atu bil qalil. Berasa apa dia? Sesungguhnya dunia ini hanyalah qana'ah, sekadar yang kita ada. Yang menjadi masalah kita, kita anggap benda yang kita ada hari ini milik kita selama-lamanya. Subhanallah. Kan kalau kita meninggal dunia, dibawa dengan van jenazah tu, kan 3 benda yang akan mengikut kita ke kubur. Daripada 3 tu 2 akan U-turn back balik. Yang pertama apa dia tuan-tuan yang ikut? Yang pertama ahli keluarga dia akan ikut. Yang kedua apa dia Ustaz? Iaitulah kenderaan yang membawa jenazah kita. Dan yang ketiga amalan-amalan kita. Bila sampai ke kubur tuan-tuan, 2 akan balik, 1 yang stay up. Apa dia? 2 yang balik ahli keluarga, yang kedua van jenazah, yang tertinggal hanyalah amalan-amalan kita. Tak ada tuan-tuan, kalau kita meninggal dunia, kita pesan pada anak kita, kalau Allah meninggal dunia, hendaklah kamu berada di kubur ni 48 jam baru kamu balik. Tak ada tuan-tuan, dia tak ikut punya, confirm balik. Subhanallah. Kerana dia tahu si kita sudah tiada di dunia ini, tiada manfaatnya lagi. Lalu amalan itulah yang membawa amalan kita, maka dia melengkapkan maksud takwa yang keempat, iaitulah wal khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumur rahil. Kita akan bersedia untuk hari kemudian. Lalu pada malam yang mulia ini, marilah kita bermuhasabah sebagai muqaddimah pada malam yang penuh keberkatan ini dalam masih Zulhijjah ini. Sebab itulah kita kena ada satu kekuatan. Sebab tu dalam dunia Islam ni 12 bulan yang Allah Ta'ala jadikan. Bulan yang pertama bulan apa? Bulan apa tuan-tuan? Ialah bulan Muharram. Ini kita akan sambut nanti kan, 22 Julai ke 23 Julai. Awal Muharram. Itu pun pada zaman Rasulullah tidak lagi ditentukan bulan. Bulan ini ditentukan ketika mana zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pasal apa? Pasal pada saat itu kan, surat-surat yang datang ke Gubernur Yaman, Habsyah, Utopia, pada saat itu tak ada yang disebut sebagai cop rasmi, mahar, ataupun tak ada yang disebut sebagai kepala surat. Kan? Surat sampai ke Sayyidina Umar, seorang sebut, ni bila punya surat? Tidak boleh ditentukan bila. Pasal tarikh tak tahu, bulan tak tahu, bila bulan nombor 1. Lalu mereka berijtihad. Dan ada sahabat mengatakan bulan Muharram diambil ketika Rasulullah, iaitulah meninggal dunia pada awal bulan Rabiul Awal. Ada ketika Nabi SAW lahir. Lalu kata Sayyidina Umar, kita mengambil ketika mana manusia baru pulang daripada melaksanakan ibadah haji. Pasal apa? Pasal semua dah dapat tarbiyah daripada Allah bulan haji. Dia dah tengok suasana haji, lalu dia nak balik semula ke kampung halaman dia. Mana ada lagi tuan-tuan kan, jemaah kita yang baru balik haji, dia tak nak pergi masjid. Tak ada tuan-tuan. Confirm dia terimbau-imbau, dia melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, di Makkah Al-Mukarramah, di Mina, ketika mana di Muzdalifah, ketika dia melontar Jamratul Aqabah Wusta dan Sughra. Kerana semangat itu dia akan bawa. Lalu kata Umar, maka selepas orang melaksanakan haji, itulah bulan yang pertama bagi dunia Islam, iaitulah awal Muharram. Subhanallah. Itulah ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, insya-Allah pada malam ini kan, masuk Isyak 8.40 44 kalau masuk nanti beritahu anak. Baik. Kita akan menyambung sedikit dalam apa yang dibahaskan pada yang lepas, iaitu dah dalam kitab Itabur Rasul fil Quran. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, ayat yang lepas kita membicarakan tentang al-musyayyadah, iaitulah orang-orang yang mana dalam keadaan mereka ini menganggap kematian mereka ini mereka akan selamat. Lalu Allah Ta'ala menegur sikap orang yang kafir, burujim musyayyadah, sepertilah kamu berada di tempat yang tinggi, kata Allah.
Kata Allah, kalaulah kamu kata kamu selamat daripada kematian, seperti mana kamu berada di tempat yang tinggi, nescaya Allah Ta'ala tetap akan sampaikan kematian kepada dirimu. Kan? Kerana apa dia tuan-tuan? Orang-orang kafir ni, dia takut pada mati. Itu pantang dia. Kan? Maknanya kematian ini satu malapetaka pada dia. Kan? Race to Paradise, RIP kan. Dia selalu sebut kalau tokoh-tokoh dia meninggal dunia. Pasal apa? Dia anggap dah habis dah hidup dia. Tetapi orang yang beriman, yang berakidah, kita percaya ada satu lagi kehidupan selepas kita dibangkitkan. Iaitulah kita menuju ke mahsyar dan yaumul hisab. Subhanallah. Lalu orang-orang yang kafir ini, mereka mengatakan kami akan menyorok di tempat-tempat yang tinggi. Kita dah bicarakan yang lepas. Orang-orang kafir ni, kalau kita tengok dekat Eropah, kan, dekat Amerika, banyak pun filem 2012 lah, Tomorrow Must Die lah, apa benda lah dia orang buat tu, kan, yang berorientasikan tentang hancurnya dunia. Maknanya kiamat lah tu. Ada banjir besar, ada tsunami, ada apa benda lah. Dan mereka mencipta filem itu, akhir sekali mereka membina satu yang disebut sebagai tank. Contohnya dia korek di bawah tanah ni, bina tank sampai tebal dan sebagainya. Ada yang bina kapal lah, apa benda lah, bagi menghalang kematian sampai pada mereka. Kata Allah, kalau pun kamu bina sebesar itu, sehebat itu, kematian akan sampai pada mereka juga. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka pada malam yang penuh keberkatan ini, kita tengok satu lagi ayat Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi teguran Allah ini bukan bererti Nabi salah. Kita dah beritahu dalam mukadimah kitab Kitab Rasul yang dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidini, seorang ulama tafsir di Bumi Syam. Dia sebut teguran Allah pada Rasulullah ini untuk membina jati diri Nabi, dan teguran Allah pada Nabi ini untuk ismatul Rasul. Allah nak jaga yang disebut sebagai penjagaan terhadap Nabi SAW. Penjagaan, awas Nabi SAW. Allah nak pandu. Dan tak ada pun dalam ayat teguran di dalam Al-Quran ini, Nabi minta Jibril AS skip. Jibril, ayat ni kamu delete boleh tak? Malu ni kalau umat baca tak? Nabi tetap, Nabi berprinsip, walaupun itu teguran pada Allah pada Rasulullah, tetapi teguran itu ialah teguran kasih sayang, dan pada khususnya pada diri Rasulullah, pada umum lafaznya pada kita semua hatta yaumul qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Baik, kita ambil satu ayat, iaitulah pada surah At-Taubah pada ayat yang ke-113 hingga ke-114, satu ayat je insya-Allah. Sama-sama kita baca tuan-tuan. Ada tafsir, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala pada kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiy wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العظيم. Maka ayat ini satu teguran Allah kepada Nabi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun fi sanati tasi' min al-hijrah, pada tahun yang ke-9 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Baik, Allah Taala menceritakan banyak kisah-kisah ini, iaitulah kisah-kisah golongan munafiqin. Ya, tuan-tuan,
Sebelum turunnya ayat ini, Allah Ta'ala dah beritahu awal-awal. Iaitulah umpamanya Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-8 hingga ke yang ke-9. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Jadi ayat ni Nabi dah tahu. Nabi dah tahu awal, walaupun Nabi tak sampai Madinah. Pasal apa? Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah kepada Rasulullah, ada di kalangan manusia yang mereka ini berkata amanna, kami beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, bahkan kami beriman pada hari akhirat. Yang kami yakini, wa ma hum bimu'minin, tetapi sebenarnya mereka ini tidak beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Allah Ta'ala menceritakan kisah munafik kepada Rasulullah SAW ketika Nabi belum pun sampai ke Madinah. Dan Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang munafik ini fi darkin asfali minan nar, dia akan dimasukkan di dalam neraka kelak, di bawah lapisan api neraka. Subhanallah. Artinya neraka ni ada tingkat-tingkat dia. Yang kita tahu mungkin neraka Jahannam. Rupa-rupanya orang munafik lagi bawah daripada neraka Jahannam, yang disebut fi darkin asfali minan nar, lebih lapisan yang bawah daripada api neraka. Walan tajida lahum nasira. Ketika itu tak ada seorang pun boleh menolong orang-orang munafik ini. Jadi apa ceritanya tuan-tuan? Lalu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia tulis kitab ini dengan tajuk Salatul Rasul ala Za'imil Munafiqin. Salatnya Nabi ke atas pemimpin utama golongan munafik. Subhanallah. Lalu ketika saat itu diceritakan oleh Ibnu Abbas, wa kana Abdullah bin Ubay, istimar Abdullah bin Ubay ma'al munafiq allazi ma'ahu min adawati lil muslimin wa rismil makaidil wal mu'maratil damduhum wa min sanati thaniyatin hatta sanati tasi'a lil hijrah haitsu tuwaffi fil akhir tilka sanah. Ada seorang watak di Madinah namanya Abdullah bin Ubay, dan dia dikenali sebagai ketua bagi golongan munafik. Dia hidup sehinggalah daripada tahun yang kedua sampailah tahun yang ke-9 daripada hijrah. Haitsu tuwaffi fi akhir tilka sanah. Dan dia meninggal dunia pada pengakhir tahun yang ke-9 hijrah ketika Nabi SAW dan berhijrah. Wa kana Abdullah bin Ubay waladun mu'minun salihan. Tetapi Abdullah bin Ubay ini mempunyai seorang anak yang soleh. Subhanallah. Sebab itu kan dalam, walaupun kita tahu dia ni macam mana perangai dia, kadang-kadang Allah Ta'ala nak jadikan satu hidayah yang hebat, hikmah yang tersurat, anak dia pula beriman kepada Allah. Dan anak Abdullah bin Ubay ni orang yang soleh. Ismuhu Hubbab, nama dia Hubbab. فغير الله الرسول اسمه وسماه عبد الله وكان عبد الله بن أبي محبة لله ورسول. Lalu nama dia Hubbab disebabkan dia ni memeluk agama Allah dan dia sayang Rasulullah dan dia beriman pada Allah. Lalu Nabi mengubah nama Hubbab ini kepada Abdullah. Tadi nama dia Hubbab, lalu Nabi mengubah nama Abdullah ni, nama Hubbab ni kepada Abdullah. Menyebabkan nama dia apa? Nama anak dia, anak Abdullah bin Ubay ni, Abdullah bin Ubay. Biasa tu tuan-tuan, orang Arab ni ma ismuka, siapa nama kamu? Muhammad. Abuka Muhammad. Jidduka Muhammad. Nama kamu siapa? Muhammad. Abah kamu Muhammad. Datuk Muhammad. Semua Muhammad tu tuan-tuan. Orang Arab. Pasal apa? Dia senang nak ingat. Kalau panggil ya Muhammad, ya Ahmad, ta'al, kembali kita ke sini, dia
dia berasal. Tapi orang Arab ni dia ada ailah dia. Waktu saya belajar di Syam Jordan dulu, dia ada kabilah dia. Dia ada kabilah Surairah, dia ada kabilah Al-Butush, dia ada kabilah Al-Qaraki, kan? Banyak kabilah dia. Dan kabilah-kabilah dia ni tuan-tuan yang mamai, kalau tuan-tuan baca ada satu kitab tu, kitab kabilah ni tuan-tuan, kan? Baca kabilah ni Surairah bin apa, lama-lama sampai bin Abdullah, lama-lama sampai kepada raja dia, King Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, hebat kitab tu tuan-tuan. Saya hafal kitab tu. Pasal apa? Kalau jumpa orang Arab, kamu kabilah apa? Surairah bin. Lama-lama dia kata, kan, ya Muhammad ta'al fil bait akal arus. Kan, wahai Muhammad, dipanggil saya Muhammad lah, mari datang rumah aku makan nasi Arab. Oh, kan. Pasal kita hafal datuk dia. Kan? Macam kita lah tuan-tuan. Kan, tuan-tuan hafal nama moyang tuan-tuan. Saya hafal sampai tang Muhammad Firdaus bin Haji Suhaimi bin Abdul Jalil bin Wongso. Saya tahu Wongso je. Tak tahulah Wongso tu dari mana, tapi daripada Jawa lah tuan-tuan. Kan? Kata pakcik-pakcik saya, mbah lanang saya keturunan yang disebut sebagai Wali Songo, tak tahu dah tuan-tuan. Mungkin Wali 10 ke Wali 11, saya tak tahu kan. Begitulah. Sepatutnya kita kena hafal lah keturunan kita. Kan? Lalu Abdullah bin Ubay ni ada anak namanya Abdullah. Ketika saat itu Nabi SAW telah pun melakukan satu misi yang sangat besar, iaitulah peperangan Tabuk pada tahun yang ke-9 Hijrah. Kan, pada saat itu Nabi mengetahui Abdullah bin Ubay ini dia telah pun dalam keadaan nazak yang membawa kepada sakaratul maut dan nak meninggal dunia. Okey. Dan nama dia ni mula famous ketika mana, kan, tahun yang kedua. Apa pasal yang tahun kedua Hijrah? Kenapa tahun pertama tak ada lagi nama Abdullah bin Ubay? Ketika Nabi sampai ke Madinah, tak dengar lagi nama Abdullah bin Ubay. Tahun kedua barulah dengar nama dia. Pasal apa? Memang terkenal dalam peperangan yang disebut sebagai selepas Badar masuklah Uhud. Tu terkenal Abdullah bin Ubay. Kan? Kata ulama, pada saat itu dia reserve nama dia. Kan? Pasal apa? Dia nak tengok dulu Muhammad ni macam mana. Kenapa? Kerana ada, ni yang kita sebut tadi PhD, penyakit hasad dengki. Kerana kalau Rasulullah SAW tidak sampai di Madinah pada saat itu, nama dia ialah calon nombor 1 Prime Minister of Madinah. Gubernur Madinah, dia lah ketua orang Madinah, Abdullah bin Ubay. Disebabkan Nabi sampai, Nabi lah menjadi pemimpin nombor 1. Lagi rasa hasad, lagi rasa dengki lah Abdullah bin Ubay. Kan? Dan kisah dia ni ada kaitan dengan peperangan Badar, sehinggalah membawa kepada peperangan Uhud. Kita akan bacalah. Dan pada peperangan Uhud dia disebabkan perkara yang paling besar dia buat, iaitulah waqad anzalallahu ayatan fa'inal qabiha liza'min wal fiq Abdullah bin Ubay uridu qala Muhammad bin Ishaq lama qudima Rasul ba'da al-marajil ghazwat Uhud wuqifa Abdullah bin Ubay yadaina inda sa'ad al-minbar. Ketika mana dalam peperangan Uhud, ketika saat itu tuan-tuan kita tahu Uhud, Nabi SAW mengarahkan 1000 bala tentera orang muslimin untuk keluar pergi ke Uhud. Sampai dekat satu kawasan, sampai hari ini ada masjid tu, kan? Di situlah Nabi SAW solat 2 rakaat dan Allah mengilhamkan Rasulullah SAW untuk spot check barisan tentera-tentera muslimin. Daripada 1000 tu ada lagi tak yang tertinggal, ataupun ada tak yang patah balik? Rupanya ada. Ini ilham Allah Ta'ala, mukjizat Nabi SAW. Dan daripada 1000 yang pergi, Nabi arahkan ke Uhud. Daripada 1300 withdraw, you turn back balik. Siapa punya kerja? Abdullah bin Ubay. Dia kata, wahai kaum muslimin di Madinah, orang lelaki sekalian, kalau semua pergi ke Uhud, kalau kita semua mati dalam Uhud, siapa nak jaga harta kita di Madinah? Siapa nak jaga anak bini kita? 300 inilah bersama dengan Abdullah bin Ubay
mereka tidak menyertai peperangan Uhud. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW spot check tinggal 700. 50 ditugaskan di atas Jabal Rumah, kan? Dan bakinya bertahan di Uhud, dan berlakulah peperangan itu, kita faham. Dan pada permulaan seolah-olah sebelum Nabi pergi ke bukit ataupun yang pinggir dekat dengan Uhud, hari ini masih ada, Nabi cedera, darah Nabi tumpah di sana. Sampai hari ini bukit tu berbau harum, tapi dah ditutup oleh Saudi, kan? Lalu Nabi SAW digembar-gemburkan dalam peperangan. Nabi telah wafat, Nabi telah mati kerana ingin mengendurkan semangat tentera Islam. Tapi Nabi SAW secara mukjizat mengatakan, Ana Muhammad, Ana hayyun, aku Muhammad, aku masih hidup. Lalu tentera Islam bangkit semula. Barulah pada saat itu tentera-tentera Islam bangkit melawan semula tentera yang dikawal oleh yang disebut siapa dia? Iaitulah Saifullahil Mas'ulun, yang masih belum memeluk Islam, kan? Pada saat itulah dia take over Bukit Uhud dan dia membunuh termasuk Abdullah bin Zubair yang meninggal dunia dan pakcik Rasulullah Hamzah bin Abi Talib. Lalu pada saat itu Nabi balik daripada Uhud. Ni nak jadikan cerita. Ketika Nabi sampai di Masjid Nabawi, ba'da maraji'ihi min al-ghazwatil Uhud, wuqifa Abdullah bin Ubay yadayya 'inda sa'dil minbar. Orang yang pertama tunggu Nabi ketika Nabi nak sampai, hari tu hari Jumaat, dan Nabi nak solat Jumaat dengan kaum muslimin. Orang yang tunggu Nabi pada saat itu siapa dia? Abdullah bin Ubay. Nak khabarnya dia tak ada rasa bersalah. Dia rasa dia buat benda tu betul. Walaupun dia hasut 300 orang tak sertai Uhud, dia tunggu Rasulullah dekat dalam Masjid Nabawi. Ni Abdullah bin Ubay di hadapan Nabi, dia yang berkata, aku bersama dengan Rasulullah, aku bersama dengan Allah. Tapi di belakang Nabi, dia buat benda yang menyakiti hati Nabi. Wa kana Abdullah bin Ubay maqamu yaqumu baina yaday Nabi fi yaumil Jum'ah. Dia duduk sebelah Nabi. Bukan saja masuk ke Masjid Nabawi, duduk sebelah Nabi. Maknanya kalau mimbar ada tempat imam, dia duduk sebelah belakang imam tu, sebelah tu Nabi. Bayangkan tuan-tuan, ni Abdullah bin Ubay, ketua golongan munafik. Wa yaqulu ya qaumul muslimin, haza Rasulullah baina azharakum akramakumullahu azzakum bihi fansuruhu wa ghazruhu wasma'u lahu wa ati'u thumma yajlis. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi telah pun duduk di sebelah Abdullah bin Ubay dan sahabat lain nampak, tiba-tiba Abdullah bin Ubay ni bangun, tuan-tuan. Lebih kurang ada tazkirah Jumaat lah tu, kan? Dia kata, dia bangun, dia tengok semua kaum muslimin yang hadir, termasuklah tentera Uhud yang berbalik. Dia kata, yaqulu hazar Rasul, hei kaum muslimin, ini Rasulullah. Azharukum akramakumullah wa azzakum bih. Allah Ta'ala muliakan kamu semua disebabkan kamu bersama dengan Rasulullah. Fansuruhu, bantu Nabi. Wa ghazruhu, peranglah bersama Nabi. Wasma'u lahu, ikut cakap Nabi. Wa ati'u, taat Nabi. Thumma yajlis, kemudian dia duduk. Kan? Bila dia buat perkataan, dia buat perbuatan macam tu, walamma sana'a min sawmal Uhud, thumma infasala bisalasal jashin khazala Rasul inkashafa lil muslimin. Lalu seorang sahabat daripada golongan Ansar, dia pun bangun di sebelah Abdullah bin Ubay. Lalu dia pun kata, qama yataqamu amama Rasul yawmal Jum'ah ka'akhazal muslimin bisalu wa qala ijlis ya aduwallah. Dia bangun di kalangan seorang sahabat golongan Ansar, dia bangun. Dia kata, hey Abdullah bin Ubay, ijlis ya aduwallah. Duduk kamu ni musuh Allah. Lastu ahlan litahaddatsa baina yaday Rasul. Kamu tak layak nak cakap macam tu. Benda yang kamu cakap tu kamu tak layak sebut di sebelah Rasul. Wa qad fa'alta ma fa'alta yaumul Uhud. Kamu dah lupa ke apa yang kamu buat kepada Nabi dan orang beriman ketika berlakunya peperangan Uhud?
Fakharaja wa yati'u riqabun nas wallahi ka'annama qultu kalaman qabihin laqad qumtu ashaddu amruhu. Lalu dia pun keluar dari masjid tu. Pasal dia rasa macam orang dah tengok dia lain macam, orang dah tengok dia macam pandang sebelah mata, dia pun keluar daripada Masjid Nabawi. Lalu dia kata, wallahi ka'annama qultu kalaman qabihan. Aku ada cakap benda yang salah ke? Kan aku kata suruh taat Nabi, suruh ikut cakap Nabi, berperang dengan Nabi, dengar cakap Nabi, taat Nabi. Takkan aku cakap benda yang salah, orang tak suka. Dia menyalah-nyalahkan. Laqad kuntum ashaddu amr, seolah-olah aku buat perkara yang buruk. Kan? Lalu pemuda Ansar ni ikut sampai ke pintu masjid. Faqalu wailaka malaka. Dia marah benar. Lalu dia kata satu perkataan, celaka kamu wahai Abdullah bin Ubay. Marah dah kawan tu. Kuntu ashaddu amr fatawatu rijalun ashabu yuzibuni wa yu'afiu wa yu'anfunani. Faqalu lahu wailaka irji wa yastaghfiru laka rasul. Lalu dia kata, kamu ni tak sedar ke kamu buat benda yang sangat menyakiti hati Nabi? Kalau kamu relate balik dalam perang Uhud ni, 50 orang tentera Islam mati, syahid, termasuk Hamzah Asadullah, Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat yang lain. Dan ada Nabi sendiri cedera kepala, gigi gerhamnya patah, hampir mati Nabi SAW. Lalu kata sahabat ni, kan, irji wa yastaghfirur rasul. Sudahlah Abdullah bin Ubay, kembalilah, kamu mintalah ampun pada Allah, mintalah ampun kepada Rasulullah SAW. Tengok apa kata Abdullah bin Ubay. Faqala wallahi ma uridu ay yastaghfira li. Kan, kata Abdullah bin Ubay, demi Allah, aku tidak mahu dan aku tidak perlu pun minta ampun kepada siapa-siapa pasal aku tak salah. Lalu fa'anzil suratul munafiqun, hadzal ayat min surah. Lalu Allah Ta'ala turunkan satu surah untuk Abdullah bin Ubay, iaitulah surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan bayangkan, ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lalu Allah Ta'ala kata, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama ada kamu memohon ampun pada mereka ataupun kamu tidak memohon ampun pada mereka, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan ampunkan orang-orang yang munafik, orang yang berlakon beriman pada Allah Subhanahu taala. Lalu pada saat itu tuan-tuan, berlakulah yang disebut pada kisah ini. Allah Ta'ala menyebutkan sawa'un alaihim astaghfarta lahum am di sini dalam ilmu nahwu iaitulah atau yang membawa maksud Allah Ta'ala tidak langsung mewajibkan Nabi. Mewajibkan apa? Barulah kita baca seperti mana Ibn Abbas naqalkan kisah ini ketika mana Abdullah bin Ubay ketika dia telah pun sampai wafat dia, pada saat itulah sampai peristiwa yang sangat hebat, iaitulah anak dia jumpa kepada Rasulullah SAW. Nabi baru pulang daripada peperangan Tabuk 9 Hijrah. Lalu kata Hubab yang Abdullah tu tadi, dia kata, ya Rasulullah, bapaku telah dalam keadaan uzur, boleh tak ya Rasulullah ziarah ayahku? Kata Abdullah ni, anak dia yang soleh ni lah. Lalu Nabi pergi tak tuan-tuan? Nabi pergi tuan-tuan, ziarah Abdullah bin Ubay yang kata tadi menyakitkan hati Nabi selama berapa tahun. Sehinggalah kalau kita baca kisah Abdullah bin Ubay ni, bukan takat dia menyakiti dalam peperangan Uhud, dia buat masjid Dirar. Di Madinah dulu ada masjid Dirar, ada dalam masjid Nabawi ataupun masjid Quba yang dibina atas dasar takwa. Orang munafik ni buat masjid hal lain. Dia kata masjid kami ni lebih bagus, pasal dia mesra OKU dia panggil. Padahal masjid tu dah ada satu masjid, dia buat lagi yang lain pasal dia nak mencantasi apa yang Nabi SAW buat, nak memecahkan kesatuan umat Islam. Lalu Ibn Abbas kata
Kan ketika mana meninggal dunia Abdullah bin Ubay, Nabi SAW pada saat Lazar, Nabi sempat pergi ke menziarah Abdullah bin Ubay. Lalu berlakulah satu conversation, satu perbualan hiwar di antara Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis sahih. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udu Abdullah bin Ubay fi maridihi alladhi mata fi falamma dakhala alaihi arafa bil maut faqala kuntum anhaka hubbu yahud qala faqad abghada al-Ash'ad bin Zura'ah. Lalu kata Rasulullah SAW, sabda Nabi yang mulia ketika Nabi ziarah Abdullah bin Ubay tengah sakit, dia kata, wahai Abdullah bin Ubay, qad kuntu anhaka hubbu yahud. Sebab apa wahai Abdullah bin Ubay, kamu ni duduk dekat sangat dengan orang Yahudi. Pasal Yahudi lah antara gerakan yang bersama dengan orang munafik ingin menjatuhkan Nabi SAW. Sebab tu Nabi ada peperangan Bani Quraizah, Bani Mustalik, semuanya daripada golongan Yahudi. Lalu kata Abdullah bin Ubay, aku dekat dengan Yahudi kerana faqad abghadat As'ad bin Zura'ah. Dia divert cerita lain, wahai Muhammad, kamu tak tengok ke apa yang berlaku pada seorang sahabat kita, As'ad bin Zura'ah? Siapa As'ad bin Zura'ah ni? As'ad bin Zura'ah ni seorang sahabat Nabi yang dibenci oleh orang Yahudi. Ya, dalam hidup dia sangat tegas. Mana-mana yang berkaitan dengan Yahudi, dia memang caras betul. Terutama Yahudi yang menyakiti hati kaum muslimin pada saat itu. Lalu kata Abdullah bin Ubay, kamu tengok macam As'ad bin Zura'ah, dia hidup dibenci oleh Yahudi, dia mati pun dibenci Yahudi. Jadi hidup pun tidak senang, mati pun tak senang. Jadi aku nak jadi macam dia. Suka hati akulah, maksudnya kurang macam itulah. Aku jadi macam dia pun tak berguna, baik aku bersama orang Yahudi. Subhanallah. Lalu Nabi SAW pulang daripada ziarah. Akhirnya berlakulah apa yang kita sebut dalam firman Allah. Baik, kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan Isya, dan kita sambung sama insya-Allah. Muslimin dan kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu Abdullah bin Ubay dalam keadaan nazak sehingga membawa kepada kematian dia. Akhirnya dia mewasiatkan kepada anak dia Abdullah itu dengan satu benda yang sangat takjublah tuan-tuan. Apa dia? Satu benda yang unbelievable. Dia menasihati ketika mana aku sedang nazak dan aku membawa kepada kematian nanti, kamu jumpa kepada Nabi SAW Muhammad, kamu minta satu benda daripada Rasulullah, dan benda tu mestilah kamu minta dan ditunaikan. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah dia meminta kepada Rasulullah SAW melalui anaknya, kalau dia meninggal dunia nanti, dia meminta thawbatan Nabi SAW. Ada ulama mengatakan dia minta serban Nabi SAW. Ada yang sebut dia minta baju Nabi SAW. Itu permintaan terakhir Abdullah bin Ubay. Nak dibuat apa tu? Tahu juga apa-apa ni tuan-tuan. Mungkin bila pakai baju Nabi agaknya tak kena rembat dengan malaikat kot kat dalam kubur. Lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan. Jadi Nabi beri tak? Nabi beri. Bahkan dibawa ke alam perkuburan dia. Dan sehingga meninggal Abdullah bin Ubay inilah Allah Ta'ala turunkan ayat yang kita baca pada malam ini. Ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Ya, Allah Ta'ala telah pun menegur Nabi SAW dengan teguran yang cukup dengan penuh hikmah. Iaitulah Allah mengatakan tidak sepatutnya bagi Nabi SAW dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampun kepada orang-orang yang syirik, sekalipun itu merupakan kaum kerabat sendiri, sudah nyata mereka orang yang syirik dan ahli neraka. Lalu dalam ayat ini istighfar yang disebut oleh Nabi ini diriwayatkan dengan riwayat daripada Umar Al-Khattab.
ketika mana Nabi SAW mengetahui pemergian ataupun meninggal dunianya Abdullah bin Ubay ni, Nabi diwasiatkan oleh anak Abdullah bin Ubay untuk pergi menyolatkan ataupun menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Kata Umar Al-Khattab dalam riwayat Bukhari, "Lamma mata Abdullah bin Ubay ibn Salul, du'iya Rasul liyusalli alaihi. Falamma qama ar-Rasul wa thubbitu ilaihi, faqultu ya Rasulullah, atasalli an ibn Ubay wa qad qala yawm kaza wa kaza wa kaza, u'iddat lahu alaihi." Qala fatabassama ar-Rasul wa qala akhir anni ya Umar. Umar kata, waktu Abdullah bin Ubay meninggal dunia, aku ingat lagi Nabi SAW ingin pergi menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Tapi orang yang mula-mula halang Nabi sembahyangkan Abdullah bin Ubay ni siapa dia? Iaitulah Umar. Dalam riwayat disebut, bukan kata Umar halang, malah Umar tarik baju Nabi. Subhanallah. Sehingga Nabi bersabda, Sayyidina Umar berkata, "Atusalli ala ibn Ubay?" Kamu nak sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Wa qala qaumu kaza wa kaza wa kaza. Umar ingatkan balik Nabi, "Ya Rasulullah, kamu tak ingat ke dibuat kita pada hari sekian, sekian, peperangan sekian, waktu sekian, menyakiti hati kita orang muslimin?" Wa'iddat lahu alaihi qala fatabassam Rasul. Tetapi Nabi senyum. Lalu Nabi kata, "Akhir anni ya Umar. Falamma qultu inni khayriyat fatakhtu law a'lamu inni innazatu 70 yaghfiru li zatu 'alaiha." Dah Umar, lepaskan baju aku, kata Nabi. Jangan halang aku wahai Umar. Falamma inni khuyrat fakhtartu 'alai. Aku dah ada pilihan, lalu aku pilih. Pasal apa? Ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala tegur Nabi, tapi Allah Ta'ala beritahu, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Nampak tuan-tuan? Allah menggunakan perkataan atau. Maknanya Allah kata, kalau kamu nak mohon ampun pada dia ataupun kamu tak mau mohon ampun pada dia, Allah tak akan ampunkan dia. Lalu Nabi pilih untuk bersolat ataupun memohon ampun pada dia. Lalu pada saat itulah barulah turun ayat Allah, wala tusalli alaihi ahadan minhum mata abadan walam tuqina ala qubrihi. Allah menegur sikap Nabi, jangan kamu solat ke atas orang-orang yang meninggal di kalangan fasik, munafik ataupun fasiqin, wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu dekati dengan kubur atau ziarah kubur dia. Pada saat inilah tuan-tuan, kita simpulkan Allah Ta'ala cukup menjaga Nabi SAW bersama orang munafik. Dalam masalah akidah, beza munafik dengan fasik. Kita tahu alamatul munafik salatatan. Iza hadatha kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Alamat munafik ni ada 3. Bila bercakap, dia dusta. Bila berjanji, dia mungkiri. Bila diberi amanah, dia khianat. Itu Nabi SAW beri tanda dia. Sahabat yang paling tahu tentang orang munafik, siapa dia tuan-tuan? Iaitulah Huzaifah Al-Yamani. Bila meninggal dunia Nabi SAW, Umar tanya dulu. Kalau hari ini meninggal dunia, ada orang meninggal dunia kat Madinah, Umar tanya Huzaifah, Huzaifah nak pergi tak? Ataupun Huzaifah, dia tengok Huzaifah pergi ziarah ataupun sembahyang tak jenazah orang tu. Kalau Huzaifah tak pergi, Umar tak pergi. Pasal apa? Dia tahu. Satu hari Umar jumpa Huzaifah Al-Yamani. Wahai Huzaifah, dalam senarai munafik yang kamu tahu tu, Umar dia tak dalam tu. Umar dia tak. Takutnya Sayyidina Umar dengan perbuatan munafik. Tuan-tuan, jadi dalam hal ni kita akan sambunglah kenapa Nabi SAW pergi juga sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Untuk kita sambung. Sebagai akhirnya tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW, inna asfala salatil munafik salatul isya ajrahu wa salatul fajar walau ya'lamuna annahu fiha atawallahuma walau habban. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik ialah solat isya dan solat subuh. Kalaulah kamu tahu pahala yang terdapat pada keduanya, nescaya mereka akan mendatangi solat isya dan subuh dalam keadaan merangkak. Lalu dalam hadis ini bukan nak kabur orang munafik tu tidak solat isya dan subuh, tetapi rangkuman istifadah hadis ini nak beritahu orang munafik ni dia ada satu timer yang malas. Paling malas ialah pada solat isya dan subuh. Lalu Nabi SAW beri gambaran kepada kita, kalau kita dua solat ini sama juga kita malas nak pergi, maka mungkin ada terkena tempias munafik dalam
diri kita, wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhi pendapat fasik dan munafik, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi pengajaran. Subhanallah tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan itulah menjadi ganjaran kita menghadapi fitnah akhir zaman ini. Mari kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.